Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 4 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar semua? Hari ini seperti biasa saya Cikgu Talha bin Bisnon daripada SK Session 272 Shah Alam akan mengajar sejarah tahun 4 unit yang ke-11 bertajuk Hang Tuah Laksmana Terbilang bahagian yang ketiga. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, bagi mereka yang masih belum subscribe channel Cikgu Talha, bolehlah berbuat demikian supaya kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Standard pembelajaran pada kali ini ialah 5.4.3, menganalisis peranan Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka. K5.4.4 mencontohi kesetiaan Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka. Baiklah murid-murid, kita akan rujuk buku teks. Baiklah murid-murid, bolehlah rujuk buku teks, buku surat 160. Peranan Hang Tuah. Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka telah diberi peranan penting pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ketokohan dan kualiti yang ada pada dirinya membantu Hang Tuah mengatasi sebarang halangan ketika melaksanakan tanggungjawabnya. Waktu siang terbang sang helang, meredah lembah merentas hutan, Laksmana Hang Tuah pahlawan terbilang taat setia kepada Sultan. Sangat taat setia dia kepada Sultan Hang Tuah ni. Setia seperti Hang Tuah. Burung pipit terbang berkawan dalam taman. Musuh durjana habis dilawan, amanlah negeri sepanjang zaman. Dengan kepandaian dia, ilmu bela diri silat, dia telah menghapuskan penjenayah, lanun, perompak, orang yang mengamuk, orang yang mengganggu masyarakat. Jadi dia menggunakan kelebihan yang ada pada dirinya untuk berbakti kepada masyarakat, kepada negara. Cantiknya cincin berbelah rotan buat meminang dara jelita, setiap menjaga paduka sultan, tanah jajahan luas merata. Sentiasa berada di sisi sultan. Pengawal peribadi tu ada berani lawan. Berani lawan, Hang Tuah ada. Ni pandekar ni. Sebelum cikgu terlupa, minggu hadapan kita cuti. Cuti di Bali. Hari Rabu 3 hari bulan. Itu ada cuti tambahan. Kita di Bali 4, 3, 4, 5, 6, 7 kita cuti. Kemudian kita sepatutnya akan jadi minggu yang seterusnya itu iaitu 8 hari bulan, tahap 2 mula bersekolah, seperti biasa secara giliran. Jadi kita akan bersemuka. Jadi jangan adalah perasaan susah hati, gundah gulana nak datang ke sekolah kerana tak siap tugasan dan sebagainya. Itu jangan bimbanglah. Kita datang ke sekolah ni biarlah hati tu seronok supaya ilmu pengetahuan dapat masuk ke dalam diri kamu tu dengan lebih mudah lagi. Okey. Baiklah, kita teruskan tadi. Kat mana tadi? Ini dah cincinnya dah. Kita tanah jajahan luar merata. Usaha 161. Tiong hinggap di dahan patah, melihat kerbau di dalam bendang. Apa dititah tidak dibantah, meminang si puteri di Gunung Ledang. Hang Tuah diminta oleh Sultan Melaka meminang puteri di Gunung Ledang dan Hang Tuah tidak menolak. Tidak kata, tak boleh. Tak ada negatif jawapan. Semuanya positif. Boleh tuanku, boleh tuanku, boleh tuanku. Cili padi digiling lumat buat memasak ikan haruan. Pedagang asing dijamin selamat. Lanun yang ganas sudah ditawan.
Kita tahu bahawa Melaka ini adalah sebuah pelabuhan perdagangan yang terkenal di seluruh dunia. Banyak pedagang-pedagang asing datang ke Melaka untuk berniaga. Yang penting ialah keselamatan kawasan perniagaan, kawasan pedagang itu, dan Hang Tuah dah selesaikan semua. Dia dah gunakan segala kelebihan kekuatan untuk menghapuskan, mengacau pelabuhan seperti lanun, perompak dan sebagainya. Indah berseri bunga di taman, petik sekuntum semat di baju, laut yang luas sudahlah aman, Melaka sejahtera berkembang maju. Terus maju, berkembang sampai dikenali di seluruh dunia. China, tanah Arab, India, itu benua yang besar. Terusnya, Tun Teja sudah percaya di sang ketua yang jatuh cinta. Teja dibawa ke dalam bahtera, rupanya Teja untuk si raja. Ini peristiwa yang membuktikan Hang Tuah ini sangat setia kepada raja. Membawa Tun Teja. Tun Teja ini adalah anak bendahara di negeri Pahang yang cantik jelita. Kebetulan Sultan Melaka pada waktu itu masih lagi tidak mempunyai isteri, baru saja kematian isteri. Hang Tuah memujuk Tun Teja, dan Tun Teja ikut Hang Tuah ke Melaka. Dua pendekar beradu tenaga, pahlawan Melaka, pahlawan Betara. Akhirnya tewas pendekar Jawa. Hang Tuah berjaya mendapat kerisnya. Peristiwa ini berlaku semasa Hang Tuah dan juga Sultan Melaka pergi ke Majapahit. Ini adalah pendekar Taming Sari, keris yang menyebabkan pemiliknya kebal, namanya keris Taming Sari. Hang Tuah telah berjaya mengambil keris Taming Sari dan membunuh Taming Sari. Hang Tuah mendapat keris, dihadiahkan keris Taming Sari. Dan Hang Tuah pun jadi kebal. Itu ceritanya. Kisahnya. Kisah yang diceritakan. Hang Tuah bijaknya orang. Bijak orangnya. Dalam diam berfikirlah dia. Akhirnya melihat wajah Maharaja. Kangkung dimasak, dipotong tiada. Kisah Hang Tuah mencari helah untuk melihat wajah Maharaja Cina. Hang Tuah kata dia makan hanya kangkung saja. Tapi kangkung itu tidak dipotong-potong. Dia makan tidak dipotong-potong. Jadi diangkatnya kangkung begitu. Dia makan sikit-sikit. Sambil tu dia tengok Maharaja. Dan dikabarkan semenjak itu rakyat Cina suka makan kangkung. Itu. Rakyat Cina suka makan kangkung disebabkan Hang Tuah buat macam tu. Itu ceritanya, cerita yang cikgu dengar daripada cikgu-cikgu yang sebelum ni lah, cikgu-cikgu lah, cikgu-cikgu. Dia cerita macam tu. Itu cuma cerita saja ya. Okey. Baiklah, itu buku teks. Kita lihat aktiviti. Tandakan betul bagi penyataan yang menjelaskan peranan Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka. Hari ini kita belajar peranan Hang Tuah. Yang pertama, mengiringi Sultan semasa rombongan rasmi ke negara. Sebab dia adalah pengawal raja. Sentiasa berada di sebelah raja. Kalau mana-mana pergi, kalau ada apa-apa bahaya tu, Hang Tuah ada. Itu betul Jadi kita betulkan, itu betul lah. Ni. Mengetuai rombongan Melaka ke China. Betul salah? Mengetuai rombongan Melaka ke China. Betul. Betul. Ini kisah Hang Tuah makan kangkung. Menguruskan hal perbendaharaan. Ini macam Menteri Kewangan lah. Hang Tuah bukan Menteri Kewangan. Hang Tuah ni Menteri Laut. Menteri Laut. Ini bukan. Ini salah lah. Menjaga keselamatan Sultan. Betul? Pengawal. Menasihati Sultan tentang hal-hal pentadbiran. Ini bukan. Dia tak nasihat Sultan. Dia cuma mengawal saja daripada ancaman.
kekerasan, dia mengawal. Kalau hal-hal pentadbiran ni kita serahkan kepada Bendahara Melaka. Ni jadi bukanlah. Faham tak? Melindungi keselamatan perairan Melaka dan pedagang. Ini kerja dia. Kerja-kerja pahlawan ni. Kalau ada lanun, dia bereskan. Menjadi pemangku sultan semasa sultan gering ataupun sakit. Ini nombor 7 ni bukanlah. Bukan. Sebab ini adalah kerja bendahara ni. Ini bendahara ni bukan Hang Tuah. Bukan Laksmana Hang Tuah. Laksmana ni untuk kerja-kerja kat laut. Mengetuai Angkatan Tentera Laut. Kan tadi laut, betul tak? Betul. Melaksanakan perintah sultan. Sultan arahkan pergi buatlah apa yang sultan suruh buat. Pergi meminang puteri Gunung Ledang. Pergi meminang ataupun pergi mengambil Tunteja. Pergi selesaikan masalah Hang Jebat. Selesaikan. Itu kerja-kerja yang melibatkan tenaga. Betul. Menunjukkan tak setia kepada sultan. Ini tidak boleh diragui lah. Ini tidak boleh diragui. Cikgu buat jadi lah. Tak boleh gerak. Okey. Ini tidak boleh diragui lah. Menentukan calon permaisuri untuk sultan. Menentukan calon tu tidaklah. Calon tu tidak. Bendahara je. Bendahara. Mungkin bendahara mungkin lah. Sebab dalam silsilah sampaikan bendahara menentukan sultan. Dalam berlaku siapa nak jadi sultan. Tapi bukan Hang Tuah. Hang Tuah ni dia raja dari calon. Raja suruh Hang Tuah pergi ambil atau meminang. Macam tu. Pergi. Ni menentukan calon tu bukan. Membantu kerajaan Melaka menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar. Betul? Betul. Okey, seterusnya. Hang Tuah Sembilan sini di samping terkenal sifat kepahlawanannya, kependekarannya, Hang Tuah juga dikatakan seorang yang amat setia kepada institusi raja. Dan dengan peristiwa yang membuktikan sifat tersebut wujud di dalam diri Hang Tuah. Nak bukti pula nak bukti kesetiaan Hang Tuah. Hang Tuah ni memang memang tidaklah disangkal dia punya kesetiaannya. Okey. Yang ni jawapannya cikgu akan bagi tapi cikgu tak tulislah sebab cikgu akan bagi di blog cikgu yang cikgu akan letakkan di ruangan bawah description. Pandai tak macam mana nak tekan tu? Description bawah. Pandai tak? Kalau tak tahu boleh tanya. Boleh beritahu cikgu dekat mesej cikgu lah handphone. Kan ada nombor telefon cikgu kan? Mesej kat cikgu. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya. Jangan malu-malu. Cikgu tak adalah orang kata menyusahkan cikgu ke nak jawab soalan ke. Tak ada. Ramai juga yang mesej cikgu tanya kalau soalan. Bukan murid sahaja. Ada juga di kalangan ibu bapa juga, guru-guru juga yang bertanya cikgu. Kalau ada masalah, cikgu jawab. Mana yang cikgu boleh jawab, cikgu jawab. Kalau cikgu tak boleh jawab, nanti cikgu tanya orang yang pandai lah. Lepas tu cikgu akan sampaikan jawapan tu. Jadi kita sama-sama belajar lah kalau cikgu tak tahu kan. Okey, cikgu akan sebutkan jawapannya di sini. Tapi cikgu juga akan tulis disediakan di ruangan di description. Link ke blog cikgu. Kat situ dekat blog cikgu bagi nota sejarah dan juga tugasan sejarah dan juga video cikgu yang ini yang untuk rujukan pada masa yang akan datang. Jadi kalau nak rujuk boleh tengok blog cikgu lah, cikgutalha.blogspot.com. Apa dia punya bukti yang pertama, Hang Tuah ini mengutamakan kehendak sultan. Ini nombor 1, Hang Tuah ini mengutamakan kehendak sultan. Dia memang kalau bab kerja ni memang tak ada kompromi lah. Yang kedua, Hang Tuah berusaha menggagalkan percubaan membunuh Sultan Melaka. Maklumlah Sultan Melaka orang nombor 1 di Melaka sudah tentu akan ada orang yang
hendak menawan Melaka, sudah tentu ada musuh dan mau membunuh rakyat Melaka dan Sultan Melaka dan semuanya nak menghancurkan. Jadi itulah tugas Hang Tuah secara umum. Ya. Nombor 3, Hang Tuah ni sanggup membunuh sahabatnya sendiri Hang Jebat, walaupun sanggup membunuh sahabatnya sendiri Hang Jebat. Itu ketaatan yang yang sangat sangat tinggi, sangat tinggi. Itu adalah arahan daripada raja, dan raja pada waktu itu adalah undang-undang, dan sebagai rakyat kena mengikuti undang-undang yang ditetapkan tu. Dan itu pun kerana Hang Jebat telah melakukan kerosakan, dia telah mengamuk, susah nak dikawal, tak naklah jadi budaya, nanti jadi pemberontakan yang lagi besar. Jadi sebelum tu terpaksalah dilakukan. Okey, seterusnya. Ini aktiviti untuk penguruhan. Okey. Jadi kita akan lihat yang selepas ni kita akan lihat ini adalah tugasan tugasan untuk minggu yang ke-38 ini, surat 90 dan 91. 90 dan 91 lengkapkan rajah di bawah untuk menerangkan kronologi peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat. Macam mana? Okey, yang ini pun cikgu akan bagi notanya dalam blog cikgu. Dan kamu tengok sahaja nota tu kan kamu boleh menjawab soalan ni. Dah ada dah. Cikgu dah sediakan nota tu. Okey, ini kamu tengok nota lah. Ini tugasannya untuk minggu ni. Dan kamu buatlah yang ada buku tu, kamu tulis. Nanti bila bersemuka cikgu kutip dan cikgu akan tanda red. Mana yang sudah buat dan masukkan dalam GC, itu tak perlulah buat lagi. Sebab dah ada evidence, takkan nak buat 2 kali kan. Sebab kamu dah buat. Jadi cikgu akan buat semakan cikgu akan tik siapa yang dah buat. Seterusnya surat 91 ini, 91. Ini adalah gambar menunjukkan kesetiaan Ini pertarungan antara Hang Tuah dengan juga Hang Jebat. Jadi dia minta 4 bukti. Dan bukti ni juga ada, cikgu akan letakkan tapi cikgu akan beritahu macam tadi lah, sama je sebenarnya. Pertama, mengutamakan kehendak Sultan. Tadi cikgu dah kan, bukti mengutamakan apa-apa dia Sultan. Yang kedua, apa sahaja titah yang diperintahkan oleh Sultan, dia akan laksanakan. Walaupun terpaksa menggadaikan nyawanya. Yang tiga, yang ini bukti ialah dia menggagalkan cubaan untuk membunuh Sultan. Yang keempat, yang dalam sejarah membunuh sahabatnya sendiri, iaitu Hang Jebat. Membunuhnya yang telah derhaka kepada raja. Dan walaupun Hang Jebat itu membunuh Hang Tuah kerana menuntut bela kematian Hang Tuah, kematian dirinya, tetapi itu tidaklah menghalang daripada Hang Tuah untuk mengembalikan semula keamanan di Melaka. Sehingga kan selepas itu Melaka menjadi sebuah bandar atau sebuah pelabuhan yang hebat, yang terbilang terkenal di seluruh Nusantara dan juga seluruh dunia. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, cikgu pun tak tahu sama ada cikgu akan sambung. Kita akan bersemuka selepas ini. Dan tak sabar nak berjumpa dengan kamu semua. Tak sabar nak dengar soalan-soalan yang selalu macam dulu kamu selalu keluarkan soalan-soalan. Dan kita akan berjumpa di sekolah nanti. Baiklah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.